Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid. Bertemu lagi kita pada minggu ini dengan tajuk yang baharu. Diharapkan semua murid telah bersedia untuk mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Jadi hari ini tajuk kita masih lagi mengulang tajuk di tahun 4, iaitu unit 11, Hang Tuah Laksmana Terbilang. Okay, apa yang kita nak capai hari ini ialah kita dapat menyatakan riwayat hidup Hang Tuah ataupun menceritakan kembali riwayat hidup tersebut. Kemudian kita nak menyenaraikan kualiti yang ada pada diri Hang Tuah. Jadi kita lihat riwayat hidup Hang Tuah. Jadi Hang Tuah ni berasal daripada sebuah kampung. Kampungnya diberi nama Kampung Sungai Duyung. Bapanya pula bernama Hang Mahmud. Ibu pula bernama Dang Menduati. Okey, jadi Hang Tuah mempunyai 4 orang sahabat, iaitu Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu. Mereka ni bersahabat sangat baik. Jadi permulaan kisah hidup Hang Tuah ni bermula apabila Hang Tuah dan rakan-rakannya berjaya menyelamatkan bendahara Tun Perak daripada orang mengamuk. Jadi peristiwa ini telah menyebabkan Hang Tuah dilantik sebagai Laksmana Melaka, manakala sahabatnya pula dilantik sebagai Hulu Bala. Jadi setelah dilantik sebagai Laksmana, Hang Tuah telah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi. Hang Tuah juga telah dihantar sebagai utusan untuk menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara China. Jadi semasa lawatan tersebut, Hang Tuah mengambil kesempatan untuk melihat wajah Maharaja China. Jadi Hang Tuah dijemput menghadap Maharaja China, tetapi dia punya peraturan semasa menghadap Maharaja China tidak dibenarkan mendongak kepala ke atas. Sebaliknya hanya menundukkan kepala. Jadi peraturannya mereka negara China ni melarang sesiapa saja melihat wajah Maharaja China. Jadi Hang Tuah ingin sangat melihat wajah Maharaja China. Jadi dia dapat satu idea apabila diminta untuk menjamu selera kan. Hang Tuah memilih untuk makan sayur kangkung tanpa dipotong. Jadi sayur tu dimasak tanpa dipotong. Jadi bila Hang Tuah menjamu selera tersebut, jadi dia terpaksalah mengangkat sayur tersebut ke atas. Bila mengangkat sayur tu ke atas kan, secara tidak secara spontan lah, maksudnya Hang Tuah berjaya melihat wajah Maharaja China. Jadi dengan kebijaksanaan Hang Tuah tu, beliau berjaya melihat wajah Maharaja China. Kemudian Hang Tuah ni juga berjaya memujuk Tun Teja untuk berkahwin dengan Sultan Melaka. Okey, seterusnya dalam hidup kita pun kan, kadang-kadang kita akan menghadapi peristiwa yang pahit. Begitu juga Hang Tuah, kerana telah masyhur, disayangi raja, dikenali kan. Jadi ada pegawai istana yang iri hati kepada Hang Tuah. Jadi Hang Tuah
telah difitnah dan dijatuh hukuman bunuh. Jadi bendahara yang sangat sayang, iaitu bendahara Tuan Perak yang sangat sayang kepada Hang Tuah, dia tidak percaya dengan fitnah tersebut, telah menyelamatkan Tuah dengan menyembunyikannya di suatu tempat. Akibat peristiwa Hang Tuah dijatuhkan hukuman bunuh, sahabatnya iaitu Hang Jebat telah mengamuk kerana mahu menuntut bela atas kematian sahabatnya Hang Tuah. Okey, bila Hang Jebat mengamuk ni, tidak ada pahlawan ataupun hulu balang yang mampu menandingi kehebatan Hang Jebat. Jadi tidak ada siapa pun yang mampu untuk melawan Hang Jebat. Jadi Sultan berasa sangat susah hati ataupun gusar kan. Dia pun Sultan ni berfikir hanya Hang Tuah saja yang mampu untuk menandingi kehebatan Hang Jebat. Jadi Sultan menyedari kesilapannya kerana membunuh Hang Tuah. Pada ketika itulah bendahara memberitahu Sultan bahawa Hang Tuah ni masih hidup. Jadi Sultan menitahkan dengan segera Hang Tuah untuk dibawa kembali ke Melaka. Apabila Hang Tuah dibawa kembali, beliau dapat mengembalikan keamanan Melaka. Jadi bila beliau kembali ni, Hang Tuah kembali ke Melaka ni, Hang Tuah berjaya menumpaskan Hang Jebat. Kemudian Hang Tuah dilantik sebagai Laksamana Melaka. Jadi banyaklah sumbangan Hang Tuah ni yang telah membawa Melaka ni ke puncak kegemilangan. Okey, itulah serba sedikit riwayat hidup Hang Tuah. Jadi Hang Tuah ni seorang yang mempunyai kualiti diri yang mungkin tidak ada pada orang lain kan. Ada 6 kualiti diri pada diri Hang Tuah. Yang pertama ni, Hang Tuah ni seorang yang bijaksana. Kemudian dia juga seorang yang jujur dan amanah, seorang yang taat setia kepada pemimpin. Dia ni sangat taat dan taat setia kepada Sultan. Seorang yang berani, seorang yang bertanggungjawab, dan seorang yang berkemahiran dalam ilmu persilatan. Okay, kita lihat kualiti dia yang pertama atau sifatnya dia yang pertama, iaitu bijaksana. Okay, dengan menggunakan kebijaksanaannya ketika bertarung dengan Tamirsari, dia berjaya merampas ataupun mengambil senjata atau keris yang dipunyai oleh Tamirsari. Jika keris tersebut masih dimiliki oleh Tamirsari, Hang Tuah tidak akan dapat membunuh Tamirsari kerana dengan adanya keris di tangannya, dia kebal kan. Jadi dengan merampas, dengan tipu hela Hang Tuah, dia berjaya merampas keris Tamirsari dan seterusnya berjaya membunuh Tamirsari. Selain itu, Hang Tuah ni juga menguasai 12 bahasa. Dengan adanya kemahirannya menguasai 12 bahasa, memudahkanlah dia menjalankan tugas yang telah diamanahkan. Sifat peribadi ataupun kualiti yang ada pada Hang Tuah yang kedua ialah jujur dan amanah. Jadi sepanjang tugas ataupun sepanjang dia menjalankan tugas, dia menjalankan tugas dengan penuh jujur demi kesejahteraan Melaka. Seterusnya ialah bertanggungjawab menjaga keselamatan perairan Melaka supaya Melaka ni menjadi pusat penerangan yang terkenal di dunia. Dengan sikap tanggungjawab inilah Melaka telah terkenal kan.
Kemudian dia juga seorang yang menjaga nama baik Melaka semasa menjadi utusan ke China, ke India dan Turki. Okay, yang keempat ialah Antua ni ialah seorang yang taat setia kepada pemimpin. Jadi di sini zaman Melaka dia sangat taat pada perintah sultan. Okay, yang kelima, beliau mempunyai sikap yang berani, kan, sanggup mengorbankan diri menyelamatkan bendara Tun Perak daripada orang mengamuk. Dan terakhir, Hang Tuah ni mempunyai kemahiran dalam ilmu persilatan. Jadi ilmu persilatan ni sangat tinggi, kan. Jadi sangat tinggi, sangat mahir dia dalam ilmu persilatan. Dia mempelajari ilmu ni dengan gurunya Arya Putra. Okey, cikgu harap kamu faham sedikit pelajaran hari ini, iaitu yang pertamanya kita dapat lihat riwayat hidup Hang Tuah, seterusnya sikap peribadi ataupun kualiti peribadi yang ada pada diri Hang Tuah, kan. Jadi semoga bertemu lagi pada pelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.